Ahli Parlimen Perikatan Nasional Jeli Zahari Kecil menafikan sekeras-kerasnya tuduhan beliau diugut dan disogok pihak tertentu untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wakil Rakyat Bersatu itu juga menegaskan tidak wujud broker politik dan sebagainya seperti didakwa. Sebaliknya, apa yang dilakukan demi rakyat dan penduduk Jeli. Katanya, apa yang saya lakukan, keputusan saya sendiri tanpa diugut atau disogok mana-mana pihak. Sejak kenyataan saya menyokong Perdana Menteri, banyak tuduhan mengaitkan saya dengan ugutan dan sogokan demi kepentingan sendiri. Apa yang saya lakukan hanya kerana mahu melihat dan memberi perkhidmatan terbaik untuk penduduk di Jeli. Saya tidak mahu rakyat di sini menderita kerana tidak dapat peruntukan. Saya letak kepentingan rakyat melebihi segala-galanya. Saya sanggup terima kencaman asalkan pengundi saya terbela. Zahari memaklumkan beliau sudah meminta peguamnya meneliti bahan disiarkan di media sosial yang mengandungi pelbagai tuduhan terhadapnya. Mengenai tindakan Bersatu, katanya beliau sehingga kini tidak menerima sebarang surat daripada lembaga disiplin parti, namun reda dan bersedia menerima apa sahaja tindakan. Zahari mengisytiharkan menyokong kepimpinan Anwar pada 8 November lalu selepas pendirian sama diambil Ahli Parlimen Perikatan Nasional Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim juga daripada Bersatu. Ketua Armada Bersatu, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa mempunyai bukti bergambar, video dan komunikasi WhatsApp berkait peranan individu yang dikenali sebagai Datuk Botak yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada Ahli Parlimen Pembangkang supaya menyokong Perdana Menteri. Malah Ahli Parlimen macam itu mendakwa semua bukti berkenaan disahkan sendiri oleh Ahli Parlimen yang disasarkan individu terbabit selain ia sudah dikemukakan kepada polis. Justru bila menyanggah kenyataan Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman yang sebelumnya menafikan sekeras-kerasnya wujud paksaan, ugutan dan sogokan ke atas 4 Ahli Parlimen Bersatu untuk menyokong Perdana Menteri. Bersatu gagal dalam cabaran undang-undang untuk mengosongkan 4 kursi Parlimen Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menafikan kebenaran untuk parti pembangkang itu meneruskan semakan kehakimannya. Mahkamah Sivil tidak akan mendengar merit cabaran undang-undang itu. Semasa prosiding mahkamah terbuka, Hakim Ar-Majid Sim memutuskan bahawa mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar cabaran undang-undang membabitkan keputusan Speaker Dewan Rakyat. Katanya ini berdasarkan hanya satu sebab, iaitu kes-kes Mahkamah Persekutuan menyatakan mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar perkara yang mempersoalkan Speaker keputusan mengenai kerusi Parlimen. Ar-Majid menambah bahawa ini adalah selaras dengan perkara 63/1 Perlembagaan Persekutuan yang memperkatakan keistimewaan Parlimen. Peruntukan itu menyatakan bahawa kesahihan mana-mana prosiding Dewan Parlimen atau mana-mana jawatan kuasa berkaitan tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Ar-Majid juga tidak membuat arahan mengenai kos. Peguam yang juga bekas Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizul Harun mewakili Bersatu. Jabatan Peguam Negara bertindak mewakili Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang merupakan salah seorang daripada 5 responden. Peguam Fairuz Husin Ahmad Jamaluddin mewakili 4 lagi responden yang merupakan Ahli Parlimen Sabah iaitu Armiza Muhammad Ali, Papar, Khairul Fidaur Akbahan, Batu Sapi, Jonathan Yassin, Ranau dan Mat Bali Musa Sipitang. Pada 17 April, Bersatu memfahamkan tindakan undang-undang terhadap Johari dan 4 Ahli Parlimen Sabah berkenaan. Dua pemohon ialah Naib Presiden Bersatu Ronald Kiande dan Setiausaha Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya. Bersatu memohon perintah untuk membatalkan keputusan yang dibuat Johari melalui surat bertarikh 16 Januari yang menyatakan 4 Ahli Parlimen itu telah menjelaskan dan mengesahkan bahawa tiada kursi Parlimen kosong berdasarkan tafsiran Perlembagaan Gabungan Rakyat Sabah dan Bersatu. Bersatu juga memohon mengisytiharkan bahawa 4 Ahli Parlimen itu tidak lagi menjadi Ahli Dewan Rakyat selaras dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan serta perintah supaya Johari mengesahkan 4 kursi itu sebagai kosong. Bersatu juga memohon perintah agar Johari memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 hari selepas perintah itu. Pada Pilihan Raya Umum ke-15, 4 Ahli Parlimen itu dipilih di bawah tiket GRS termasuk Bersatu sebagai ahli gabungan. Bagaimanapun GRS menamatkan pakatannya dengan Bersatu selepas pilihan raya. Bersatu berhujah bahawa pada 10 Disember tahun lepas, pengerusi GRS Haji Jino mengeluarkan kenyataan media memaklumkan 4 Ahli Parlimen itu telah memutuskan untuk meninggalkan parti itu. Pemohon mendakwa lebih seminggu kemudian, pada 19 Disember semasa sidang Parlimen pertama selepas PRU15, 4 Ahli Parlimen itu duduk di blok kerajaan yang jelas menunjukkan hasrat mereka untuk meninggalkan Bersatu. Bersatu menegaskan bahawa Setiausaha Agongnya kemudian mengeluarkan notis pemecatan kepada 4 Ahli Parlimen itu pada 21 Disember tahun lepas, memaklumkan mereka tidak lagi menjadi ahli parti. Bersatu mendakwa memandangkan pemecatan berlaku selepas pilihan raya kursi Parlimen kosong mengikut perkara 49A-3 Perlembagaan Persekutuan.
PAS mengesahkan tiada ahli parlimennya didekati individu tertentu supaya menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri berkata, jika ada individu tertentu mendekati wakil rakyat parti itu untuk tujuan berkenaan. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa Datuk Botak yang sebelum ini dikaitkan menjadi dalam meraih sokongan ahli parlimen parti itu turut menawarkan habuan kepada wakil rakyat PAS bagi tujuan sama. Dalam pada itu, Fadli berkata kerajaan seharusnya menolak sokongan 4 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional jika benar-benar berpegang pada prinsip. Katanya ia bukti kerajaan hari ini tidak tahu malu. Mereka kata menentang aktiviti lompat. Sepatutnya bila 4 ahli parlimen tukar sokongan, mereka perlu tolak sokongan ini kerana bertentangan prinsip mereka selama ini. Apa kerajaan lakukan ini makan diri mungkin tidak lama lagi atau satu masa nanti. Beliau turut berharap semua ahli parlimen terbabit iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gemusang dan Zahri Kecik Jeli menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Katanya, ya kita kecewa. Kita harap mereka yang pergi ke seberang sana dapat timbang semula tindakan dan tarik balik apa yang mereka laksanakan. Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Masturah Muhammad dinasihatkan untuk bertabayun sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan, apatah lagi cuba mengaitkan seseorang dengan komunis. Beliau dilihat kuat dikritik berikutan latar belakangnya yang mempunyai ijazah kedoktoran tetapi menyebarkan dakwaan rambang berdasarkan sumber yang tidak sahih. Melihat kepada reaksi penyokong PAS yang seolah-olah yakin ahli parlimen mereka tidak bersalah, seorang pengguna media sosial tampil menjelaskan bahawa orang yang mengulang kenyataan fitnah adalah sama bersalah dengan orang yang menerbitkan kenyataan fitnah. Maka apabila Siti Masturah menyerahkan sumber rujukannya kepada pihak polis di Bukit Aman, ia umpama menyerahkan tangan kepada pihak polis untuk digari. Katanya andai katalah bahan yang dihantar itu adalah bahan seperti yang diperkatakan iaitu dari BNCOM, itu cuma bahan kempen. Bahan saraf propaganda, bukannya dari buku kajian ilmiah dari mendiang Profesor Khoo Kai Kim yang sememangnya menulis tentang sejarah dalam negara. Sepatutnya sebagai seorang ahli parlimen yang juga seorang doktor, ustazah pula tu, Siti Masturah harus tabayun dulu sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan. Kalau dia rujuk kepada mana-mana buku sekalipun, dia kena kaji dulu dan kena tengok dulu buku sahih ke tidak sahih tulisan itu. Pada 14 November, Siti Masturah hadir pada jam 11 pagi ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk dirakamkan keterangan. 6 laporan polis sudah diterima berkait kes itu yang disiasat mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam rakaman video berdurasi 46 minit 51 saat, Siti Masturah dalam majlis ceramah politik di Kemaman, Terengganu mengaitkan pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang yang juga bapa Guan Eng sebagai sepupu bekas Ketua Parti Komunis Melayu Chin Peng. Selain itu, beliau juga mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew sebagai sepupu Kit Siang dan mengaitkan isteri Guan Eng, Betty Chew, bersepupu dengan ahli parlimen DAP Seputih Teresa Kong. Beliau juga didakwa mengaitkan pemimpin DAP lain termasuk Setiausaha Agungnya Anthony Loke, Naib Pengurusi Kebangsaan DAP Ngah Komek, ahli parlimen Meruas Nyai Koham dan Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dilaporkan telah menghantar surat peletakan bagi jawatan itu berkuat kuasa pada 15 Disember ini. Bagaimanapun menurut sumber, surat berkenaan belum dilihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini masih berada di luar negara. Muhammad Agus juga difahamkan sedang menghabiskan cuti sehingga tamat tempoh perkhidmatan mengikut tarikh tersebut. Sebelum ini, jabatan itu dipertikaikan kerana gagal memainkan peranan dalam melaksanakan tugas dengan berkesan, terutamanya berkaitan insentif kerajaan kepada rakyat. Ini kerana banyak manfaat dan inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk membantu rakyat tetapi mereka tidak mendapat sebarang maklumat mengenainya. Justru ada pihak berpendapat supaya pengarah JKOM ditukarkan atau terus membubarkan jabatan tersebut. Tidak mengapa, Tuan M dan saya juga kita dah selesai. Itu jawapan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berhubung isu antara beliau dengan bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Khairi juga bersetuju dengan permintaan Dr. Mahathir bahawa tiada keperluan untuk isu antara mereka dipanjangkan lagi. Katanya tak payah dipanjangkan lagi lah. Beliau Tuan M pun dalam buah bicara itu kata no discuss anymore. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas rancangan temu buah podcast Keluar Sekejap bersama Dr. Mahathir sebagai tetamu baru-baru ini. Pada program itu, Khairi bertanya kepada Mahathir, kenapa Tun tak suka saya? Dr. Mahathir bagaimanapun menjawab soalan itu dengan tenang mengatakan ia disebabkan Khairi pernah bersaing dengan anaknya, Datuk Seri Mukhriz. Dalam pada itu, ketika ditanya sama ada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turut dijemput dalam program yang sama,
Tanpa mengiyakan, beliau berkata bakal ada elemen kejutan pada program itu akan datang. Katanya kita ada perancangan untuk jemput pelbagai tokoh, jadi antaranya adalah kejutan. Takkan kita nak umumkan, kita simpan dahulu. Ada kemungkinan Tun M akan dijemput sekali lagi tapi bukan dalam masa terdekat. Dalam pemilihan UMNO pada Mac 2009, Khairy menewaskan muklis dan bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Dr. Muhammad K. Toyo dalam pertarungan 3 penjuru untuk merebut jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa mempunyai bukti bergambar, video, mesej serta email berkait peranan individu dikenali sebagai Datuk Botak yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada Ahli Parlimen Pembangkang untuk beralih sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen macam itu berkata semua bukti berkenaan telah disertakan dalam laporan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Katanya saya juga ingin menyanggah kenyataan Datuk Dr. Suhaila Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan berkenaan penafian peranan Datuk Botak yang mengugut menjanjikan projek dan habuan wang tunai kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Sebaliknya, ahli-ahli Parlimen Bersatu khususnya turut dipujuk untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana habuannya adalah peruntukan Parlimen. Malah ahli Parlimen Labuan juga telah mendakwa ditawarkan jawatan Menteri Wilayah Persekutuan kerana memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Sementara itu, Wan Ahmad Faizal turut menafikan ada mengeluarkan kenyataan memfitnah bekas setiausaha politik Anwar, Datuk Farhash Wafar Salvador. Sebaliknya mendakwa beliau sekadar membacakan satu laporan polis. Katanya oleh itu saya mengalu-alukan laporan polis dibuat oleh beliau, Farhash, supaya perkara ini dapat disiasat sepenuhnya. Jangan pula pisang berbuah 2 kali. Berkenaan dengan tindakan beliau mahu menyaman, saya bersedia menghadapi tuntutannya. Namun jangan pula beliau menggunakan aparatus kerajaan seperti SPRM dan PDRM untuk menyerang saya seperti yang banyak berlaku baru-baru ini. Masalah dalaman dan tekanan kewangan disebabkan akaun parti dibekukan. Susulan siasatan pihak berkuasa, mungkin punca 4 ahli Parlimen Bersatu mengubah sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dijangka disusuli ramai lagi. Penganalisis politik tidak menolak kemungkinan prestasi bersatu dan tindak tanduk beberapa pemimpin parti menyebabkan ketidaktentuan yang menghaki sokongan ramai, ditambah pula dengan tawaran dan prestasi kerajaan perpaduan yang semakin meyakinkan. 4 ahli Parlimen Perikatan Nasional mewakili Bersatu yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar sebelum ini, masing-masing seorang dari Perak dan Labuan serta 2 dari Kelantan atas alasan demi kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing, namun masih kekal bersama parti. Mereka ialah ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaila Abdul Rahman, ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli Parlimen Jeli Zahari Kecil. Bagi pensyarakat program sains politik Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Jamai Hamil, tindakan 4 ahli Parlimen Bersatu menyokong kepimpinan Anwar memang mencalat imej parti walaupun langkah mereka didakwa untuk menjaga kawasan dan pengundi. Katanya apa yang dilakukan mereka wajar kerana parti sendiri gagal salur bantuan kewangan selepas akaun yang dibekukan. Tindakan mereka tentu beri impak kepada Bersatu, jejas imej parti itu dan PN, memberi gambaran seolah-olah parti tiada keupayaan menahan ahli Parlimen sendiri daripada menyokong kerajaan. Ia juga menggambarkan parti gagal bantu ahli Parlimen sendiri dengan bantuan kewangan dan peruntukan, secara tidak langsung menggambarkan Bersatu lemah pada upaya daya mengikat ahli Parlimen sendiri. Saya fikir tindakan 4 ahli Parlimen itu memberi kelebihan kepada mereka sendiri. Mereka berusaha mendapatkan peruntukan untuk kawasan walaupun mencalar imej parti sendiri. Ini bukti mereka gigih mendapatkan dana untuk rakyat di kawasan. Sebagai parti baru, beliau mengakui Bersatu tidak mempunyai ramai pemimpin yang berkeupayaan untuk diketengahkan. Malah dalam isu 4 ahli Parlimen terbabit, ada kemungkinan mereka sendiri tidak menjangka boleh menang pada pilihan raya umum lalu. Jamai menjangkakan aliran sokongan kepada kerajaan perpaduan dan Perdana Menteri boleh berlarutan demi kepentingan masyarakat dan kawasan diwakili kerana tiada bantuan kewangan daripada parti sendiri. Namun ahli Parlimen yang membuat demikian dijangka setia dengan parti. Seorang lagi penganalisis politik, Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, melihat apa yang berlaku ada kaitan dengan kepercayaan kepada pimpinan parti. Apatah lagi Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri tidak menjadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat. Katanya Muhyiddin menyerahkan tugas itu kepada Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tindak tanduk Hamzah dilihat seakan menyaingi pemimpin utama dalam Perikatan Nasional. Selain itu, PN pernah janji akan ambil alih kerajaan pada Ogos lalu. Namun tiada apa berlaku. Ini menimbulkan isu ketidakpercayaan terhadap pimpinan PN. Jadi keputusan ahli Parlimen Bersatu sokong Perdana Menteri mungkin kerana hilang kepercayaan kepada pimpinan PN. Zaharuddin berkata masalah kewangan Bersatu selepas akaun parti dibekukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyebabkan ahli Parlimen mereka sukar mendapat dana
daripada parti dan tercari-cari sumber kewangan untuk kawasan dan pengundi masing-masing. Katanya PN pula dilihat sombong, enggan berunding dengan kerajaan dalam isu peruntukan menyebabkan ada ahli parlimen mereka kecewa. Bukan wajib bagi kerajaan selalu bantuan kewangan kepada kawasan parlimen, namun tak salah jika ada rundingan, malah jika ada perjanjian pun, kerana ini bantuan untuk manfaat rakyat. Keputusan melantik Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang merupakan hasil konsensus oleh Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Perikatan Nasional. Ketua Penerangan PN Wilayah Persekutuan, Mahathir Mohamad Rais berkata, ia menjadi bukti bahawa PN mengamalkan pendekatan kepimpinan melibatkan musyawarah dan kebersamaan dalam sesuatu keputusan. Menurutnya, seorang pemimpin yang baik tidak hanya efektif dalam mengelola tugas dan tanggungjawab, tetapi juga mampu mendorong dan melahirkan pemimpin lain yang lebih baik. Katanya dalam menilai kritikan Tan Sri Shahid Abdul Samad terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita perlu melihatnya dari perspektif yang lebih luas, ini termasuk memahami politik dunia dan prinsip kepimpinan dalam Islam. Kepimpinan yang baik seperti yang ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan, memiliki visi yang inklusif dan mengelola dengan cara yang adil. Beliau berkata demikian ketika mengulas kritikan bekas Ketua UMNO bahagian Johor Bahru Tan Sri Shahid Abdul Samad bahawa sokongan 4 ahli parlimen PN tidak akan beralih sekiranya tanggungjawab sebagai Ketua Pembangkang digalas oleh pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelasnya ini menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin sebagai seorang negarawan menghargai pentingnya kerjasama dan persetujuan bersama dalam proses kepimpinan. Dalam pandangan pertama, ia tampak sebagai langkah yang merugikan. Katanya, namun bagi seorang pemain catur yang handal, setiap langkah memiliki maksud dan tujuan yang lebih jauh. Tambahnya, PN kini dilihat berupaya menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam pengambilan keputusan. Katanya, keputusan yang diambil secara kolektif seperti ini seringkali lebih mewakili berbagai sudut pandangan dan dapat menyebabkan solusi yang lebih inklusif dan holistik untuk tantangan yang dihadapi. Mahathir berkata dari sudut pandangan Islam, pendekatan ini mencerminkan prinsip syura, iaitu konsultasi dan diskusi bersama dalam pengambilan keputusan. Katanya ini menunjukkan bahawa pengerusi dan pimpinan PN menghargai prinsip demokrasi dan kebersamaan dalam mengelola urusan politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rakyat yang melihat keikhlasan dalam kepimpinan Tan Sri Muhyiddin mungkin merasakan adanya perbezaan signifikasi dalam cara pengelola politik dan pemerintahan berbanding kepimpinan UMNO. Pemimpin yang dianggap ikhlas dan berdedikasi untuk kesejahteraan rakyat dan negara biasanya akan mendapat dukungan yang lebih kuat dari masyarakat. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal menyifatkan ahli parlimen Labuan daripada parti itu Suhaili Abdul Rahman sebagai pengkhianat. Wan Ahmad Faizal mendakwa Suhaili yang kini digantung 6 tahun daripada Bersatu atas tindakannya menyokong Anwar Ibrahim turut terlibat dalam usaha mendapatkan sokongan ahli parlimen lain untuk menyokong Perdana Menteri. Wan Ahmad Faizal yang juga ahli parlimen Machang menuduh Suhaili bersubahat dengan seorang individu yang dirujuknya sebagai Datuk Botak. Katanya, saya mengulas kenyataan medianya Suhaili yang menuduh saya mereka cerita tentang Datuk Botak, hakikatnya dia turut terlibat. Datuk Suhaili ahli parlimen Labuan dan saya beritahu ini kepada media, terlibat untuk menarik ahli parlimen kami untuk menyokong Perdana Menteri. Dia juga salah seorang operator sekarang. Dia pengkhianat. Senang cerita saya gelar dia pengkhianat. Wan Faizal kemudian menceritakan insiden yang didakwa berlaku dalam satu mesyuarat bersatu yang dihadirinya bersama-sama Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Dia mendakwa seorang lagi ahli parlimen Bersatu yang hadir dalam mesyuarat itu turut dihubungi Suhaili yang didakwa ingin mendapatkan sokongan kepada pentadbiran Anwar. Katanya, bila ahli parlimen kami beri telefon kepada Ketua Pembangkang Hamzah, terkejutlah dia Suhaili. Sebab dia ingat boleh bercakap dengan ahli parlimen secara sendiri. Rupa-rupanya kami dalam satu mesyuarat. Dia tidak pernah putus asa sejak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia cuba cari seorang demi seorang ahli parlimen Bersatu. Jadi ini pendekatan terang-terangan olehnya. Sebab itu dia pengkhianat Bersatu dan kami telah gantung dia selama 6 tahun. Ketika mengulas dakwaan awal Wan Faizal, Suhaili menafikan dia dan 3 lagi ahli parlimen Bersatu diancam untuk menyokong kerajaan. Suhaili juga menafikan dakwaan Wan Faizal yang mereka berempat dihubungi Datuk Botak sama ada menekan mereka atau menjanjikan projek dan habuan wang tunai. Wan Faizal mendakwa Datuk Botak dan bekas setiausaha politik Anwar, Farhaj Wafa Salvador, bertanggungjawab menarik sokongan 4 ahli parlimen pembangkang untuk menukar sokongan kepada Anwar. Farhaj dalam respons segera menafikan sekeras-kerasnya tuduhan berkenaan dan disifatkan sebagai fitnah dan berniat jahat. Namun Wan Faizal berkata dia hanya membacakan laporan polis yang dibuat Pemuda Bersatu. Katanya Pemuda Bersatu turut menyerahkan bukti video yang didakwa menunjukkan Farhaj bersama-sama Datuk Botak dan 4 ahli parlimen itu di parlimen. Katanya bukti ada dalam video, jadi polis boleh siasat. Bagus dia Farhaj nafi, tapi biar polis yang bersihkan namanya kerana video itu telah disebar. Dia menegaskan Pemuda Bersatu akan membuat tindakan susulan dengan membuat laporan terhadap SPRM. Selain Suhaili, 3 lagi ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar adalah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik, Kuala Kangsar,
Muhammad Azizi Abu Naim, Gul Musang dan Zahari Kecil Jelly. Mereka berkata langkah itu dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan kebajikan penduduk di kawasan mereka. Bekas Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Farhaj Wafa Salvador, menafikan sekeras-kerasnya tuduhan beliau terbabit dalam gerakan menarik sokongan ahli Parlimen Pembangkang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tuduhan itu berniat jahat dan tidak mempunyai bukti kukuh mengenai pembabitannya. Justru katanya tuduhan ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal yang juga Ketua Armada Bersatu terhadapnya adalah jelas menjadikannya sebagai alat politik bagi menyebarkan kabar angin bagi kepentingan diri sendiri. Katanya saya sudah lama tidak terbabit dengan kancah politik dan kini hanya menjalankan kehidupan sebagai ahli perniagaan. Saya tidak faham mengapa Wan Ahmad Faizal melontarkan fitnah sedemikian terhadap saya dengan niat untuk menjatuhkan reputasi dan kehormatan diri saya demi kepentingan politik beliau. Disebabkan oleh kenyataan dan tuduhan fitnah yang dilontarkan terhadap saya akan membuat laporan polis supaya siasatan dan tindakan lanjut diambil oleh pihak polis terhadapnya. Saya juga merizabkan hak saya untuk memfailkan tuntutan saman fitnah terhadap Wan Faisal. Wan Ahmad Faizal mendakwa konon terdapat 2 individu yang membuat gerakan terancang untuk menarik beberapa ahli Parlimen Pembangkang supaya menyokong kepimpinan Anwar. Pemimpin bersatu itu menamakan Farhaj dan seorang lagi individu lain yang digelar Datuk Botak sebagai bertanggungjawab menarik ahli Parlimen Pembangkang menyokong kerajaan perpaduan. Katanya jelas bahawa terdapat langkah terancang oleh Perdana Menteri dan kepimpinan kerajaan perpaduan untuk menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan kewangan kepada ahli Parlimen Bersatu bagi kawasan mereka dan juga untuk mereka secara peribadi. Malah ahli Parlimen Machang itu juga mendakwa ada video menunjukkan Datuk Botak yang berperanan menyogok dan mengunggul ahli Parlimen Pembangkang bagi menyokong Anwar. Orang ramai digesa menyertai perhimpunan bantah petisi mahkamah yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 di Istana Kehakiman Putrajaya pada 20 November depan. Gesaan itu dibuat oleh PAS Kedah atas alasan satu demi satu sendi agama yang diperteguhkan dengan perundangan syariah negeri-negeri cuba diruntuhkan. Katanya kes demi kes yang berlaku ini seharusnya mengetuk pintu kesedaran dan perhatian daripada seluruh umat Islam untuk bangkit menyatakan keprihatinan dan kebimbangan terhadap perkembangan yang berlaku. Kita tidak rela undang-undang syariah ini disudutkan dan lama kelamaan tenggelam hanyut di telan arus masa. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mam minggu lepas mengumumkan 3 tarikh penghimpunan termasuk 18 November di Kelantan. Perhimpunan itu dianjurkan bagi membantah petisyen seorang peguam, Nik Ellen Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdul Rahman yang mencabar 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Mereka mahu mengisytiharkan peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Peruntukan itu termasuk Seksyen 11, memusnahkan tempat ibadat. Seksyen 13, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam untuk keji akhlaknya. Dan Seksyen 14, liwat. Seksyen 13, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya. Dan Seksyen 14, liwat. Peruntukan lain termasuk Seksyen 15, hukum liwat. Seksyen 16, seks dengan mayat. Seksyen 17, seks dengan bukan manusia. Dan Seksyen 31, gangguan seksual.